Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah di Masjid Asy-Syafa'ah? Sihat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat. Okay, dan juga dalam keadaan yang sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan berkenaan dengan hadis yang kita yang ke berapa? 50. Panjang betul Zazah hadis ni? Yes, perbincangannya panjang. Sebenarnya tak panjang lah, tapi sebab kita jadikan kita bincang pada masa yang begitu terhad, itu yang Ustazah bawa dia jadi panjang. Tapi kalau mungkinlah kita belajar di masjid ke ataupun kuliah macam mana biasa kan, mungkin bagi Ustazah dia dalam 2 ataupun 3 kali pertemuan. Tapi masalahnya sekarang ni dah berapa kali dah? Ustazah pun tak ingat dah berapa kali. Tapi yang penting begini muslimah, pada hari ini kan kita akan masuk pada hadis kita yang ke-50, masih lagi berkenaan dengan keutamaan zikir, dan kita akan masuk pada muka surat 442. Maknanya hari ini perbincangan kita akan bermula daripada muka surat 442. Ingat lagi minggu lepas kita bincang berkenaan apa? Kita bincangkan berkenaan dengan zikir sebelum tidur. Dan saya janjikan minggu ini kita akan bincangkan sambungannya, iaitu apakah zikir setelah kita bangun daripada tidur. So, hari ini kita akan masuk tentang perbincangan yang berikutnya berkenaan dengan zikir bangun tidur. Okey, zikir bangun tidur. Baik muslimah, jika kita lihat dalam kitab kita, ada satu zikir yang dikongsikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam syarah beliau untuk hadis kita yang ke-50 ini. Baik, jika kita lihat di bawah itu ya, pada muka surat 442, kita dapati begini. Tak silap saya pada perenggan kita yang ke berapa ni? 1, 2, 3. Okey, pada perenggan kita yang ketiga, di situ, pada perenggan kita yang ketiga, ada line kan kat situ yang berbunyi dan terdapat riwayat yang sahih. Okey, sila lihat di situ, dan terdapat riwayat yang sahih bahawasanya apabila Nabi SAW bangun dari tidur beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Okey, Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Baik, di sini Ustazah ada kongsikan juga doa yang sama ataupun zikir yang sama ya. Cuma dari sudut kalau dalam kitab kita hadisnya ahyani, tetapi kalau dalam slide Ustazah ini kan, yang Ustazah lampirkan bersama dalam pengajian kita pada hari ini, dia ada sedikit sajalah perbezaannya. Kan kalau di sini alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi tak menjadi masalah. Kedua-duanya boleh sahaja. Okey, kedua-duanya boleh sahaja. Nak baca ahyani boleh, nak baca ahyana pun boleh. Yang penting ia adalah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ketika bangun daripada tidur. Okey. Baik, kita ada zikir-zikir yang lain ya muslimah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca ketika kita bangun daripada tidur. Dalam kitab kita tidak ada, tetapi di sini saya ingin kongsikan beberapa zikir yang lain ataupun doa yang lain yang boleh kita baca setelah kita bangkit daripada tidur kita. Baik,
Jika kita lihat di sini, antaranya yang boleh kita baca ialah 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Okay, 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Baik, di sini ada sebuah hadis ya, yang Nabi SAW sebutkan. Dia adalah perlakuan Nabi ataupun tindakan Nabi yang disaksikan oleh sahabat. Jadi sahabat ini dia ceritakan bahawasanya fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu, apa yang Nabi buat? Nabi tidur hingga hatta idzan tasafa al-lailu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalilin. Maknanya pada malam itu Nabi SAW tidur hingga pada tengah malam atau kurang sedikit atau lewat sedikit. Okey, atau kurang sedikit ataupun lewat sedikit. Jadi, apa kata sahabat ini? Istayqaza Rasulullah SAW. Setelah itu baginda bangun. Setelah baginda tidur kan, sampai tengah malam ataupun hampir pada tengah malam ataupun lambat sedikit lah. Tengah malam tu yang kita tahu ialah sepertiga malam. Okay, sepertiga malam. Jadi pada sepertiga malam itu Nabi pun bangun. Disaksikan oleh sahabat ini, tak silap sahaja Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi bila ceritakan dalam hadis ini, iaitu baginda bangun dan duduk sambil mengusap sisa-sisa kantuk. Maksudnya Nabi, kalau dalam bahasa kita ataupun dalam bahasa yang lebih mudah nak faham tentang hadis ini, Nabi SAW bangun, Nabi mengusap wajah baginda. Okey, Nabi mengusap wajah baginda. Setelah itu, apa yang baginda lakukan? Kita lihat ya, dalam hadis ini diceritakan kepada kita. Fajalasa, bila baginda bangun, baginda duduk. Kemudian baginda menyapu wajah baginda dengan tangan baginda. ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران. Jadi selepas baginda baca tadi kan, setelah baginda duduk, bangun, duduk di atas katil, lalu usap wajah baginda, lalu apa baginda buat? Apa yang Nabi SAW buat? Nabi baca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Nak mudahnya muslimah, di situ Ustazah letakkan daripada ayat 190 hingga ke akhirnya lah, iaitu ayat yang ke-200. Jadi kita boleh amalkan. Okey, kita boleh amalkan apa yang Nabi SAW baca itu tadi ketika baginda bangun daripada tidur. Baik, selain itu ada zikir yang lain juga yang dibaca oleh Nabi SAW ataupun yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa zikirnya? Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, yang mana disebutkan bahawasanya fa idza istayqaza falyaqul alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Maksudnya, maka apabila dia bangun, iaitu apabila kita ni bangun daripada tidur kita, hendaklah dia membaca, ataupun dengan kata lain, hendaklah kita berdoa. Apa doanya ataupun apa zikirnya di sini? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku ataupun yang telah menyelamatkan tubuhku, okey, yang telah menyelamatkanku pada tubuhku. Ustazah terlepas di situ ya. Mungkin boleh tambah ya di situ, setelah puji, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku pada tubuhku, fi jasadi, dan mengembalikan nyawa kepadaku. Maknanya tadi kita tidur kan, kita tidur tu umpama kita matilah. Kemudian kita bangkit, umpama kita bangkit daripada tidur, daripada mati, okay, di situ. Dan banyak juga yang lain kita baca berkenaan dengan hal yang sedemikian, yang mana disebutkan berkenaan dengan tidur tu,
seperti kita seolah-olah mati, kita bangkit seolah bangkit daripada kematian. Baik, so di sini Nabi ajar dengan kita doa ini, yang mana kita ucapkan pujian kepada Allah kerana mengembalikan nyawa kepada kita, kan, dan mengembalikan nyawa kepadaku, wa adhinali bidzikrih, serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita, ataupun kita ni berkemampuan untuk bangun daripada tidur kita, kita tak mati dalam tidur kita itu, muslimah, maka di sini adalah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita berzikir kepada Allah seterusnya. Okay, so kita ada 3 doa yang boleh kita baca. Pertamanya apa, muslimah? Kalau kita nak ulang kembali, pertama ialah zikir kita yang mana tadi? Yang ini. Okay, zikir kita yang ini, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Zikir yang ini ataupun doa yang ini ada di dalam kitab kita pada muka surat 442. Kemudian kita ada zikir kita yang kedua ataupun doa kita yang kedua. Apa dia? Iaitu 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Imran. Nanti boleh buka ya surah Al-Imran, lihat bermula daripada ayat 190. Okey, kemudian baca terjemahannya. Apa doa yang ada ataupun apa doa yang dibaca di dalam ayat tersebut. Okey, baik, seterusnya kita ada doa ini, iaitu Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Boleh? Dapat? Saya harap dapat ya. Boleh ya? Tak apa. Kalau rasa lambat nak salin dan sebagainya, tak apa. Nanti boleh ulang kembali. Ke Ustazah nak tunjuk kembali? Boleh saja. Lihat semula di sini. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Boleh ya? Okey, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, status hadisnya adalah hasan. Baik, muslimah, setelah kita bangun daripada tidur, kita baca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW itu tadi. Adakah di sana perkara-perkara lain yang boleh kita lakukan yang dianggap sebagai zikir kepada Allah? Ada tak perkara-perkara lain yang mana bila kita lakukan, kita anggap ia sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila kita lihat pada penerangan dalam kitab kita di muka surat 442 itu tadi, apa yang dijelaskan kepada kita pada perenggan yang berikutnya? Dikatakan begini, kemudian apabila dia bangun untuk wuduk dan salat tahajud, dia melakukan semua itu berdasarkan yang diriwayatkan dari Nabi SAW, dan menutup tahajudnya dengan beristighfar di waktu sahur, kerana Allah memuji orang-orang yang beristighfar, memohon ampunan di waktu sahur. Di waktu sahur, maknanya sebelum masuk waktu subuh tu kita panggil sebagai waktu sahur. Jadi begini, muslimah, setelah kita bangun daripada tidur, tadi sunnahnya apa? Nabi bangun daripada tidur, lalu Nabi duduk di atas katil baginda ataupun tempat yang menjadi tempat pembaringan itu, kan? Baik. Kemudian Nabi mengusap wajah baginda dengan tangan. Setelah itu apa yang Nabi buat? Nabi baca doa. Okey, Nabi baca doa. Boleh pilihlah doa apa yang kita nak baca, kan? Yang pertama tadi sebagaimana yang ada dalam kitab kita, ataupun doa yang kedua. Apa doa yang kedua? Surah Al-Imran. Okey, surah Al-Imran, 10 ayat yang terakhir dalam surah Al-Imran. Kemudian kita ada doa kita yang ketiga yang Ustazah kongsikan tadi. Nanti boleh rujuk semula. Banyak kali dah Ustazah display, okey, doa itu. Baik. Kemudian Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab ini dia kata apa? Orang itu bangun, dia berwuduk, kemudian dia salat tahajud. So, kita lihat begini. Orang yang bangun,
kemudian kita anggap kemudian dia solat tahajud. Bangun, ambil wuduk dan melaksanakan solat tahajud. Ini berdasarkan pada hadis. Pada hadis Nabi SAW. Kemudian berdiri, baginda berdiri, kan ini masih lagi ya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an, yang mana dia nampak lepas Nabi SAW baca doa, Nabi pun berdiri, Nabi pergi ke tempat wuduk baginda, dan baginda berwuduk dalam keadaan yang baik, lalu mendirikan solat. Maknanya baginda Nabi SAW bangun, ambil wuduk, lalu solat tahajud. Kita dah pernah bincangkan muslimah berkenaan dengan hal ini. Kita bincangkan apa? Solat adalah antara amalan yang boleh kita masukkan dalam kategori zikir. Jadi bila kita bangun, lalu kita berwuduk, bahkan dalam wuduk kita itu sendiri ada doa-doanya. Ia dah masuk pada zikir. Kemudian kita solatkan, setelah itu dalam solat kita ada doa dan sebagainya, dah masuk dalam kategori zikir. Jadi solat tahajud tadi. Baik, seterusnya tadi Imam Ibn Rajab Al-Hanbali kata kepada kita apa dalam kitabnya? Kemudian dia menutup tahajudnya dengan beristighfar. Apa maksud istighfar? Iaitu astaghfirullahalazim. Dia mengucapkan ucapan istighfar, dan kita kata kita boleh memperbanyakkan istighfar kita dalam masa untuk kita menanti masuknya waktu subuh. Sebab tadi waktu kita buat solat tahajud, dah masuk waktu subuh ke belum? Belum lagi ya muslimah. Kalau dah masuk waktu subuh ni, kalau kita buat tahajud tak kira dah tu. Dah di luar waktunya yang telah ditetapkan untuk kita melaksanakan solat sunat tahajud. Jadi bila kita buat solat, lepas kita melaksanakan solat tahajud tadi, solat sunat tahajud, sekarang mungkin masa itu belum masuk lagi waktu subuh, kan? Mungkin belum lagi masuk waktu subuh. Bila belum masuk waktu subuh, kita memperbanyakkan istighfar kita. Kerana apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ia sebagai waktu yang diperuntukkan, iaitu waktu sahur tadi kan. Waktu sahur ialah sebelum masuk waktu subuh. Jadi ia adalah waktu yang mana banyak di kalangan orang yang beriman, mereka menjadikan ia waktu untuk beristighfar kepada Allah. Sebagaimana yang terdapat pada surah Ali Imran ayat yang ke-17. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur. Jadi kita rebut peluang ini, untuk kita beristighfar kepada Allah. Itu dah masuk pada zikir. Baik, setelah itu masuk waktu subuh. Bila masuk waktu subuh, kita lihat begini. Apa yang kita buat? Kita buat solat sunat sebelum subuh, sebelum fardu subuh, kan, setelah masuk waktu subuh. Yang kita panggil sebagai solat sunat fajar. Di sini, kalau kita lihat pada kitab kita ya, pada muka surat 443, dikatakan apa? Dan apabila waktu fajar telah tiba, dia solat sunat fajar 2 rakaat, lalu diikuti solat subuh. Jadi sekarang ini, bila masuk waktu subuh, kita pun laksanakan solat sunat subuh kita terlebih dahulu ya muslimah. 2 rakaat fajar, yang mana Nabi kata apa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ganjarannya begitu, Masya Allah tabarakallah di sini. Nabi kata apa? 2 rakaat fajar subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Disebutkan bahawasanya 2 rakaat subuh ini adalah solat sunat yang ditekankan untuk kita laksanakan setiap hari sebelum kita melaksanakan solat fardu subuh kita, sebanyak 2 rakaat. Kemudian kita pun melaksanakan solat subuh kita. Kita melaksanakan solat subuh kita. Setelah kita melaksanakan solat subuh kita, adakah dia lepas beri salam begitu saja? Tidak, bukan. Kita ada zikir yang kita baca, yang kita panggil sebagai apa? Zikir pagi. Kita pernah bincangkan zikir waktu pagi kan?
Zikir apa yang kita baca di waktu pagi? Di sini kita dapati begini ya muslimah. Antara zikir pagi yang boleh kita baca apa? Dia berbeza sedikit daripada apa yang pernah Ustazah kongsikan pada sesi pengajian kita yang lepas. Walaupun ada. Okay, walaupun ada. Tetapi di sini Ustazah nak kongsikan satu zikir. Yang mana ya, kita lihat di situ. Nabi SAW ajarkan kepada kita, jika salah seorang di antara kalian berada pada waktu pagi, maka apa kata Nabi? Berdoalah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Wa ilaikal masir. Maksudnya apa muslimah? Ya Allah, dengan pertolonganmu kami berada di waktu pagi, dan dengan pertolonganmu kami berada di waktu petang, dan dengan kehendakmu kami hidup serta mati, dan kepadamu tempat kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Di samping itu, ada juga zikir lain yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Tapi zikir yang ini dia sedikit panjang lah. Cuma bagi saya dia popular. Okay? Popular zikir tu. Kalau saya bacakan nanti ataupun kalau saya paparkan nanti kan, semua akan kata, oh zikir ni kita biasa baca saja. Betul, kita baca biasa. Tapi mungkin ada antara kita yang tak mengetahui bahawasanya zikir itu kita boleh baca pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Yang mana dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita amalkan. Okey, baik, apakah dia? Kita lihat di sini. Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan Sayyidul Istighfar. Okay, Sayyidul Istighfar. Oh, Sayyidul Istighfar. Kita tahu zikir ni. Yes, kita tahu zikir ini. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Panjang kan zikirnya ataupun doanya di sini? Okey, tak apa. Perlahan-lahan. Jika mereka yang sudah menghafal, alhamdulillah. Jika mereka yang belum menghafal dan baru belajar hari ini, tak apa. Nanti boleh salin semula, kemudian usahakan untuk dibaca. Apa makna doa ini muslimah? Apa makna doa yang panjang ini ataupun zikir yang Nabi SAW ajarkan kepada kita ini? Baik, kita lihat begini. Maksud daripada doa ini ialah, Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui dosaku kepadamu dan aku akui nikmat-Mu kepadaku. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain-Mu. Apa kata Nabi SAW berkenaan dengan doa ini muslimah? Nabi kata begini kepada kita. Jika dia mengucapkan doa ini di waktu pagi dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu petang, maka dia termasuk dari penghuni syurga. Jika dia membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka dia termasuk dari penghuni syurga juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi bagaimana nak baca doa itu di waktu pagi? Bagi saya, ia adalah doa yang seharusnya kita baca. Untuk kita ambil peluang ini. Sebab kita tak pernah tahu muslimah. Mungkin kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita peluang untuk bangun solat sunat tahajud, untuk kita bangun beristighfar kepada Allah, untuk kita bangun melaksanakan solat fajar, solat sunat fajar 2 rakaat itu tadi kan. Lalu kita melaksanakan solat subuh kita, setelah itu kita berzikir kepada Allah. Antara zikirnya yang boleh kita amalkan ialah tadi kan, yang dah kita sebutkan. Kemudian doa ini
doa ini yang boleh kita baca pada waktu pagi. Dan kita tak pernah tahu adakah kita akan hidup seterusnya hingga ke waktu petang. Jika Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita meninggal dunia pada hari itu sebelum sampai masuk pada waktu petang, dalam keadaan kita telah membaca doa itu, yang mana Nabi kata apa? Dia baca dalam keadaan penuh keyakinan, maknanya penuh keimanan kepada Allah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia ke dalam syurga Allah. Kita hendak sedemikian? Pasti kita ingin keadaan yang begitu. Maka kita lihat begini muslimah. Sejak kita bangun daripada tidur kita, kan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan peluang untuk bernafas. Ketika kita bangkit ataupun kita bangun daripada tidur itu tadi, dalam agama kita telah mengaturkan ataupun telah tunjukkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang berzikir kepada Allah sejak kita bangun daripada tempat tidur kita. Nampak kan tadi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur sampailah kita lepas solat subuh. Lepas solat subuh kita buat apa? Kita berzikir kepada Allah. Dan mungkin ada antara kita yang membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim juga boleh kita masukkan sebagai antara zikir yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ya, dalam kitab kita kata apa? Sesiapa yang keadaannya seperti yang telah kami sebutkan tadi, sesiapa yang bangun daripada tidur dengan keadaan yang sebagaimana kita bincangkan itu tadi, muslimah, kan? Saya tak nak ulang bagaimana keadaannya sebab dah banyak kali dah kita ulang tadi. Dan maka kita kata lidahnya, lidahnya bila dia berada dalam keadaan yang sedemikian, lidahnya basah dengan zikrullah. Lidahnya basah dengan zikrullah sehingga dia selalu melakukan zikir ketika dia terjaga hingga dia tertidur, dalam keadaan dimulai dengan berzikir. Kemudian dia memulai dengannya ketika dia terbangun. Dan itu adalah di antara bukti jujur cintanya kepada Allah. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali kepada kita. Bila kita tidur kan, sebagaimana yang dah Ustazah bincangkan pada sesi kita yang lepas, kita tidur, kita mulakan, sebelum kita tidur tu kita mulakan dengan zikrullah, bukan? Ada doa yang kita baca. Kemudian bila kita terjaga daripada tidur kita, yang mana kita nak membalikkan keadaan ataupun posisi tidur kita, ada zikir yang kita baca. Sekarang ini kita bangun daripada tidur kita, ada juga zikir yang kita baca. Jelas kepada kita muslimah. Sejak kita tidur sampailah kita nak bangun daripada tidur kita tu tadi, kita sentiasa dalam keadaan yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah seharusnya kita sebagai seorang hamba yang mana berkewajipan untuk sentiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dalam setiap keadaan dan setiap masa. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan untuk kita tamatkan perbincangan kita pada hadis yang ke-50 ini. Okey, so jangan lupa pertemuan kita pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita dengan kesihatan dan kita akan bertemu untuk menyelesaikan perbincangan berkenaan dengan hadis keutamaan zikir. Saya tutup dengan tasbih kafara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.